Sudah pasti kita mahu mendapatkan jawapan apa yang berlaku melibatkan Datuk K. Raja Gopal dan juga Persatuan Bola Sepak Brunei. Di mana kalau sebelum ini kita tahu Datuk K. Raja Gopal berada di sana sebagai ketua jurulatih, namun apakah puncanya kita tidak pasti dan difahamkan Datuk tidak lagi bersama dengan pasukan Brunei ya. Ya. So Datuk mungkin Datuk boleh terangkanlah apa yang sedang berlaku dan kenapa keputusan ini diambil. Ya, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Persatuan Bola Sepak Brunei memberi saya boleh katakan kesempatan untuk jadi ketua jurulatih Brunei. Saya pergi di situ dengan satu cabaran yang besar. Kita tahu situasi dekat Brunei kerana Brunei lama tak layak dalam group stage Piala AFF. Dan tiba-tiba pada bulan Ogos COVID dan tidak ada apa-apa aktiviti dan semua tahu bahawa kita tarik diri daripada Piala AFF. Dan selepas itu dua-dualah pihak berbincang dan kita datang ke satu boleh katakan keputusan decision making kerana situasi COVID dan kita tidak boleh berbuat tugas dengan baik, dapat mungkinlah apa kehendak saya sebagai jurulatih dan juga pihak Federation Brunei. Dan selepas itu kita fikir dengan baik dan kita datang ke satu keputusan, dua-dua bersetuju inilah kebaikan untuk dua-dua pihak, Federation dengan saya. Dan dengan berat hatilah saya tahu apabila saya pergi situ, kita selepas saya nampak karakter pemain, potensi pemain-pemain yang muda, memberi satu keyakinan dan harapan untuk saya. Dan pemain-pemain lah pada masa saya berlatih memberi satu komitmen yang bagus, yang baik. Tapi sayangnya hasrat itu tidak dapat diteruskan ya Datuk. Sebaik saja Persatuan Bola Sepak Brunei mengambil keputusan untuk menarik diri. Mungkin ada sedikit hampa daripada pihak Datuk sendiri. Ya, sesiapa pun sebagai jurulatih, saya pergi dekat situ memberi, saya dapat motivasi lah, datang balik, cuba. Dan selepas saya tengok pemain-pemain berlatih kesungguhan, itu memberi saya keyakinan bahawa mungkin masa ini adalah masa yang mana kita akan layak group stage. Saya yakin bahawa kita akan dapat keputusan yang positif lah. Mungkin keputusan kemenangan dengan Timor Leste dan layak kepada group stage, dan biar pemain-pemain dapat rasa macam mana suasana AFF, dan itu mungkin memberi suntikan kepada pemain-pemain muda dan seterusnya mungkin kita boleh layaklah kepada Piala AFF. Ya. Okey, alright Datuk. Jadi apabila Datuk kembali ke Malaysia, apakah perancangan Datuk selepas ni? Mungkin ada tawaran-tawaran lain yang lebih menarik untuk Datuk share? Untuk yang sebenarlah, kerana keputusan ini pun ramai tak fikir bahawa saya akan berpisah dengan Brunei. Dan masa baru sebelum mungkin kata 3 hari baru mungkin semua peminat atau ramailah di Malaysia tahu bahawa saya dah tidak bersama dengan Brunei, dan saya tak nak bergesa-gesa nak buat satu keputusan yang tercepat mungkin. Saya akan lihat, fikir dengan baik apa yang seterusnya saya nak buat. Kerana saya dah boleh katakan, kita tahulah dalam bola sepak inilah senario tiap-tiap jurulatih yang akan menghadapi perjalanan kita lah sebagai jurulatih. Saya akan tengoklah, saya akan lihat tengok macam mana lah. Saya tak mahu nak really hurry and buat satu decision yang cepat. Ya, okey. Situasi Datuk dengan bekas asisten Datuk, Coach Tan Cheng Ho, seakan-akan ada persamaan ya.
Kalau Datuk berpisah dengan pasukan Brunei, kita tahu Tan Cheng Ho juga berpisah dengan skuad kebangsaan Malaysia. Jadi dengan apa yang berlaku dengan prestasi di Singapura, mungkin Datuk boleh komen sedikitlah berkenaan dengan keputusan Tan Cheng Ho sendiri untuk meletak jawatan. Ya, ini mana-mana jurulatih pun selepas satu-satu pertandingan yang besar yang kita harapkan bahawa pasukan atau negara kita berjaya. Pada tahun lepas dalam AFF ialah kita tak layak ke peringkat semifinal dan keputusan yang apa Tan Cheng Ho buat adalah satu keputusan yang profesional. Dia anggap itulah situasi yang dia kena buat dan kita kena hormat keputusan Tan Cheng Ho. Dan saya tahu Tan Cheng Ho karakter dia sebagai satu manusia yang biasa dan kita juga lah tahu apa yang kita akan melalui dalam tekanan dalam situasi seperti ini. Dan saya tidak nak komen lagi. Semua jawapan itu Tan Cheng Ho yang sebenarnya ide lah yang tahu. Dan saya fikir kita janganlah pandang daripada satu sudut. Dah jadi. Saya nasihatkan kepada Tan kerana dia ada mungkin perjalanan yang jauh, masih lagi dia muda. So biar kita kena mentally strong, and itulah saya boleh bagi nasihat kepada Tan. Dan ini bukan satu kejutan untuk saya. Dalam bola sepak apa pun akan berlaku lah. Okey, Datuk. Pada awal 2011, pasukan negara pernah ke Hong Kong menjalani satu aksi persahabatan bersama dengan pasukan Hong Kong. Dan ketika itu, Kim Pan Gun berada dalam persatuan bola sepak Hong Kong. Jadi Datuk, yang menariknya ketika ini Kim Pan Gun bakal mengemudi skuad kebangsaan, di mana satu ketika dahulu Datuk pernah menewaskan pasukan Hong Kong ketika dia berada dalam pengurusan bola sepak Hong Kong sendiri. Mungkin Datuk boleh komen sikit on that. Ya, Kim memang saya kenal kerana apabila kita buat kursus pro license bersama-samalah. Kita ada dalam modul pertama, modul kedua, modul yang ketiga adalah di Korea, last punya modul. Dan apabila saya bawa pasukan kita ke Hong Kong untuk bermain perlawanan persahabatan, barulah saya tahu bahawa Kim adalah dalam boleh katakan technical committee as a technical director kalau saya tak silap di Hong Kong. Selepas kita menewaskan Hong Kong pada masa itu, kalau saya tak silap 3-0, kemudian tiba-tiba saya dengar bahawa Kim telah dilantik sebagai ketua jurulatih Hong Kong. Dan pada masa itu kita ada perlawanan timbang balik perlawanan persahabatan dalam FIFA kalender. So apabila dia bertandang ke sini, kalau tak silap kita draw dengan Hong Kong di Shah Alam. Dan itulah saya kenal Kim. Kebanyakan boleh katakan masa yang kita bersama adalah dalam pro license. So secara peribadi mungkin Datuk kenal bagaimana perwatakan yang ada pada Kim, apa yang perlu pemain-pemain negara prepare untuk menerima ataupun menunggu kehadiran Kim ke dalam skuad kebangsaan. Bagaimana perwatakan? Saya ingat kewatakan pemain-pemain dia semua mungkin dah cukup pengalaman kerana dia tahu tiap-tiap jurulatih daripada negara-negara yang berbeza itu akan membawa satu falsafah berbeza, satu mentaliti berbeza. So selama ni kita tahulah macam mana cara Jepun, cara Korea.
kalau kita nak banding pasukan-pasukan dua negara inilah. So dan juga bukan saja dua-dua boleh katakan negara, baru-baru ini dalam Piala AFF mungkin pemain-pemain walaupun tak diberi mungkin SOP, tak sempatlah. Mungkin dia akan dapat mungkin dapat informasi macam mana cara Korea bawa Indonesia, jurulatih dia Jepun, membawa Singapura, dan inilah pendapat macam mana Vietnam, Korea dia, jurulatih dia, kita boleh nampak watak dia apabila dalam dalam perlawanan. Dan saya fikir itu satu boleh katakan cara jurulatih-jurulatih akan bawa kepada pasukan. Tapi itu pulang kepada tiap-tiap jurulatih lah. Saya tidak nak bagi komen lebih daripada itu. Kita akan tengok, saya ucapkan the best lah, yang the best for Kim yang bawa sini. Kita nak tengoklah sesiapa pun sebagai Malaysian, as ex-national coach of Malaysia. Apabila saya tidak disambung kontrak, saya sebutkan, kalau saya tak silap sebutkan, inilah perkataan saya, sesiapa yang selepas saya lah nak bawa Malaysian team must bring to a different level. Kena bawa kepada level yang better than the previous level. Barulah kita boleh nampak peningkatan, perbezaan, dan itulah kita mungkin seluruh peminat bola sepak nak lihat, kerana sekarang you tahu semua peminat-peminat ini terlalu emosi, terlalu demanding the results. Maksudnya di sini Datuk, kalau kita lihat dari segi pencapaian, masih lagi Datuk pegang kejayaan muncul berlaku juara Piala AFF pada 2010, Sukan C. Jadi Datuk, sehingga ke saat ini masih lagi belum ada jurulatih yang boleh mengatasi pencapaian. Kalau boleh kita nak tengok lebih, betul Datuk? Ya. Jadi mungkin itu satu cabaran untuk Kim. Ya, mungkin Kim, apa yang saya baca, apa yang saya dapat maklumat, bahawa Kim lebih kurang dah tahu kedudukan Malaysia. Ranking ke, permainan cara dia ke, mentaliti pemain ke. So kalau dia datang dengan semua boleh katakan bukan data lah, informasi cukup baik untuk dia. Dan kita nak lihatlah, itu saja kita nak lihat. Dan kita kena tengok adakah apa-apa peningkatan. So barulah saya ingat peminat semua terlalu peminat mungkin suka, gembira, dan kita akan lihatlah macam mana ketibaan Kim, dan selepas itu macam mana, ada tak ada perbezaan ke permainan lah, kita punya penampilan, approach. Okay, alright, thank you Coach. Thank you Datuk. Okey, sudah pasti kita mengharapkan apa yang Datuk K. Raja Gopal ulas sebentar tadi menjadi kenyataan. Sudah pasti kita mahu melihat kejayaan skuad negara semakin meningkat. Dan sasaran Piala Asia 2023 masih lagi belum mustahil, dan mungkin kehadiran Kim Pan Gun mampu untuk mencipta majlis.